demi satu keunggulan bangsa yang berdaulat, sebuah lambang penawan puncak jaya, perkasa di persada dunia. Obor para cendekia berengkas masa hadapan, usahawan jaya pencipta bahagia, maju Mara maju jaya. Mara perkasa menjunjung amanah rakyat, memayungi bangsa dan negara, bersemangat perintis, penuh yakin demi satu amanah mulia. Mara perkasa menjunjung amanah rakyat, memayungi bangsa dan negara, penuh keyakinan demi satu amanah mulia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Tariq Hafiz bin Samsari. Saya dari kelas DTG 3B. Hari ini kami akan membentangkan tentang sejarah RIDA atau dikenali sekarang sebagai MARA. Majlis Amanah Rakyat, iaitu MARA, telah ditubuhkan sebagai sebuah badan berkanun di bawah Akta MARA 1966. Objektif utama penubuhan MARA adalah untuk menambah dan meningkatkan penyertaan kaum Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian, serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial Bumiputera sejajar dengan ekonomi baru. Ini dilakukan dengan menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah pembentukan masyarakat peniaga Bumiputera yang berjaya. Penubuhan MARA adalah berdasarkan cetusan dalam Kongres Ekonomi Bumiputera pertama yang telah diadakan pada tahun 1965 di Kuala Lumpur. Melalui kongres tersebut, resolusi yang mahukan agar RIDA disusun semula telah diluluskan. RIDA atau Rural dan Industrial Development Authority ditubuhkan pada tahun 1953 bagi membangun dan memajukan masyarakat di kawasan luar bandar. Sejak penubuhan, banyak pembangunan dan kemajuan telah dicapai oleh MARA. Kekuasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhur Razi bin Abdul Bakar dari kelas DTG 3B. Saya ingin membentangkan atau menceritakan tentang latar belakang MARA. Okey, yang pertama, penubuhan RIDA. Penubuhan RIDA ialah Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan atau Rural and Industrial Development Authority. RIDA merupakan organisasi yang ditubuhkan pada tahun 1951 dengan objektif umumnya untuk memberi keselesaan dan meninggikan taraf sosioekonomi masyarakat luar bandar dengan peningkatan awalnya pembangunan prasarana dan pembangunan industri desa. Lalu pada tahun 1965, Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama telah diadakan di Kuala Lumpur mendesak
agar ekonomi orang Melayu diperkukuhkan. Rida didapati tidak berkemampuan dan tidak berkesan. Rida juga disusun semula dan ditukar nama baharu kepada MARA. Yang kedua, penubuhan MARA. Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, ditubuhkan pada 1 Mac 1966 di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputra pertama pada tahun sebelumnya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azrif Akil bin Mazlan dari kelas DTG 3B. Hari ini saya ingin membentangkan tentang logo MARA dan maksudnya. Yang pertama adalah 14 roda bergigi. Setiap gigi mewakili negeri dalam Malaysia di mana MARA memberi perkhidmatannya. Terus dan juga jaringan aktiviti keusahawanan yang diterokai oleh Bumiputra. Yang kedua, buku terbuka yang bermaksud melambangkan ilmu sebagai teras organisasi pemikir yang menjadi wawasan MARA untuk mencapai kecemerlangan dan kemajuan keusahawanan serta pendidikan. Yang ketiga, jangka lukis terbuka menunjukkan usaha MARA memegang amanah untuk menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumiputra dalam bidang keusahawanan menuju ke arah masyarakat, perdagangan dan perindustrian. Yang keseterusnya, spana dan skru melambangkan sumbangan MARA di dalam memberi latihan dan pendidikan berteraskan teknologi serta pembangunan sumber tenaga mahir negara, teknologi merangkumi peringkat asas hingga ke peringkat setinggi-tingginya. Yang keseterusnya adalah tulisan Rumi dan Jawi Majlis Amanah Rakyat yang melambangkan kesinambungan imej, identiti, kecemerlangan MARA dan penerapan ciri-ciri keislaman. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Yusuf bin Qur Amin. Saya daripada DTG 3B ingin membentangkan tentang organisasi dan pentadbiran MARA. MARA adalah sebuah badan autonomi bertanggungjawab kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Ahli-ahli majlis MARA terdiri daripada pengerusi, timbalan pengerusi dan 9 orang anggota lain. 3 daripada mereka adalah kaki tangan awam. Semua majlis ahli majlis dilantik oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Ketua eksekutif ialah ketua pengarah dan beliau dibantu oleh 2 orang timbalan ketua pengarah. Bahagian yang diterajui oleh pengarah dan unit-unit di bawah kawalan ketua unit melaksanakan fungsi MARA pada peringkat ibu pejabat dan disokong oleh 14 pejabat MARA negeri, termasuk wilayah persekutuan, Kuala Lumpur dan Labuan, dan pejabat MARA daerah. MARA juga beroperasi di London dan Washington, serta mempunyai organisasi sekutu di Asia Timur, Eropah, Afrika dan Amerika Utara. Seterusnya, ahli majlis dan pengurusan MARA. Operasi MARA dijalankan melalui pusat operasi di seluruh negeri dan luar negara. Pusat-pusat operasi ini merangkumi Ibu Pejabat, Institut MARA IKM, Pejabat MARA Negeri, Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM, Pejabat MARA Daerah, Kolej Politek MARA, MRSM, Kenderaan Bas MARA, Kolej MARA, Pejabat MARA Luar Negara. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farhan bin Mansur daripada kelas DTG 3B yang menerangkan tentang peranan dan sumbangan MARA. Mewujudkan serta menambah bilangan usahawan di kalangan Bumiputra dan meningkatkan taraf mereka dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah perbentukan masyarakat peniaga yang berjaya dan kukuh. Mengambil bahagian yang aktif dalam bidang perdagangan dan perindustrian tertentu melalui pelaburan dan pengurusan dalam syarikat-syarikat sebagai langkah memberi perlindungan untuk meningkatkan penyertaan Bumiputra dalam bidang perniagaan. Menambah bilangan guna tenaga Bumiputra yang terlatih dalam berbagai bidang di semua peringkat, khususnya untuk keperluan sektor perdagangan dan perindustrian, dan menggalakkan yang lain-lain kemudahan dan perkhidmatan yang sesuai serta menjadi pemegang amanah yang boleh membantu secara khusus atau umum bagi meninggikan taraf ekonomi dan sosial Bumiputra.
Sebagai kesimpulan, sebagai penumbuhannya, banyak pembangunan dan kemajuan telah dicapai oleh MARA. Kekuasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya, malah untuk menjadikan pendidikan kaum Bumiputera terus berkembang pesat. MARA juga bertanggungjawab menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan kepada golongan yang ini, di antaranya adalah pusat-pusat latihan kemahiran, pinjaman keuangan, nasihat dan bimbingan.